Salam guys, action kali ni bertemu lagi kita ke dalam segmen Phone Murah Sedap PUBG, yang mana setelah sekian lama saya duk perhati je korang komen nak tengok Google Pixel 4 SL yang kena dera. So hari ni saya akan tunaikan permintaan korang. Kita ada Google Pixel 4 SL keluaran 2019, yang mana harga dia sekarang ni range dalam 800 sampailah 1000 lebih, depend pada condition, depend pada set korang pilih tu lah. Korang boleh check lah dekat Shopee, dekat Facebook Marketplace kan. Kalau korang pandai nego, murah lagi lah korang dapat. Macam yang unit dekat tangan saya sekarang ni, saya dapat lebih kurang RM700 saja tau. So, kalau kita sebut pasal Google Pixel ni, dia memang sangat terkenal dengan kemampuan dia punya software membuatkan kamera dia cun tau. Memang cun, tapi macam mana dari segi prestasi, okey tak okey, masih sedap tak kalau kita beli untuk PUBG pada tahun 2022 ni? So, kalau korang dah bersedia, kita tak nak sembang panjang, jom kita mulakan racun sekarang. Nampaknya kita dah pun ada dekat dalam lobby. Sekarang ni kita akan teruskan penderaan PUBG dekat Google Pixel 4 SL tau. Adakah masih berbaloi lah untuk korang beli phone ni kan, untuk korang PUBG pada tahun 2022 ni? Kita akan tengok nanti sekejap lagi lah. Yang mana phone ni pun sekarang dah murah. Kalau beli phone ni harga dia dekat 4000, sekarang ni paling rendah korang boleh dapat dalam 700 lebih macam gitulah. Ok, so kita tak nak buang masa. Kita akan tengok dulu setting kewajipan. Dekat sini untuk bateri dah penuh 100%. Kita gaming test ni pakai data lah, bukan wifi. Untuk brightness saya dah setkan yang paling tinggi. Auto brightness pun saya dah offkan. Untuk setting lain ni, yang mana saya rasa saya tak perlu, tak guna, saya dah pun offkan. Untuk recent app, kita akan buang dulu. Kita just tinggalkan PUBG Mobile sahaja. Untuk Google Pixel yang ada dekat tangan saya sekarang ni, version 6GB RAM dan 64GB storan dalaman. Ok, so macam mana pula dari segi grafik? Macam korang tahu lah, phone ni dikuasakan dengan chipset Snapdragon 855, which is dekat sini of course korang mendapatkan high setting. Kalau korang masuk dekat grafik, korang boleh pakai Ultra HD, tak ada masalah. HDR Extreme pun boleh, dan juga Smooth Extreme pun boleh, tak ada masalah. Rasanya untuk dalam gaming test ni, saya just nak pakai Smooth Extreme lah. Lagipun phone ni phone lama, phone second, kita tak tahu macam mana bateri dia kan. So lagipun setting ni pun setting kegemaran ramai, kita akan pakai je setting ni. Tapi kalau korang nak pakai setting lain pun tak ada masalah. Kita akan try dengan setting ni dulu. Untuk dekat lobby dekat sini, kita dah set HDR Extreme. Untuk audio saya akan pilih Ultra, alright. So kalau korang dah ready, kita akan pilih map lah. First kali kita akan main unranked. Kita akan turun tempat banyak play macam biasa lah. Maybe kita akan pilih dekat Sandhawk lah. Kita akan try land dekat bootcamp. Kita nak tengok ada tak macam starter ke tidak. Alright, so kita dah pilih lah map. Kita akan cabut dulu port USB-C di bahagian bawah ni. Kita akan start timer dan kita akan start game sekarang. Kita dah pun masuk dekat dalam Spawn Island. Dia masuk saya perasan lebih kurang 30 second something, agak lambat. So far sekarang ni macam tak ada masalah lagi, even banyak player dekat sini. Kalau bercakap dari segi spesifikasi, boleh kata not bad lah spek yang ada dekat Pixel 4 SL. Screen dia jenis OLED, 90Hz refresh rate, dan dekat sini solution tu dia support Quad HD+, dia support front facing stereo speaker, dan kita akan naikkan volume dia lebih kurang 90% macam gitu. Alright, dekat sini dia tak ada audio jack tau. Kalau korang tertanya pasal features gaming, ada. So kita akan tengok sikit apa yang ada dekat sini. Tak banyak benda lah. Untuk optimization ni tak support dekat PUBG Mobile. Tapi yang paling penting dekat sini, selain recording, korang boleh onkan FPS counter dekat sini. Korang boleh tengok. So saya dah pun aktifkan. Korang boleh tengok lah secara real time nanti macam mana bacaan dia. Tapi satu benda yang saya perasan dekat sini kan, FPS counter dia ni, dia just punya tempat tu dekat kanan ataupun kiri. Dia tak boleh tak tengah. Harap korang nampak lah kan. Ok, so kita akan cuba try landing dekat bootcamp. Alam tu kat mana tu? Kita dah terlambat ni. Tak apalah, kita cuba. Ok, so kita akan landing dekat tengah. Walaupun dah banyak play landing, kita try je. So far bacaan FPS dekat situ agak kacau macam korang nampak. Ok, kita dah landing. Mati kita. Frame rate tu main sekitar 40. Kita masih tak ada weapon. Ok, mati. Sekarang ni kita akan cuba landing balik dekat bootcamp untuk percubaan kali kedua. Kita akan tengok nanti macam mana. So far macam korang nampak, gyro dia tu tak ada masalah. Memang accurate. Untuk frame rate kalau dekat parachute macam ni memang normal lah. Dia akan main sekitar 30-40. So kita akan cuba tengok kalau landing nanti macam mana. Alright, memang nak landing kat mana, kita layan je. Banyak player. Alright. Ok, so kita dah pun landing. Dia still main sekitar dalam, ok, bila dah landing dia main sekitar 50 something. Masih ok. Yang penting weapon dulu. Untuk minute awal ni rasanya macam tak ada masalah. Kalau macam ada banyak player dalam satu masa, adalah terasa frame rate tu dia drop bawah 50. Tapi still tak ada stutter yang teruk, tak ada start yang teruk. Kalau buy one macam tu, saya perasan frame rate tu memang stabil, tak ada masalah dekat sini. Untuk button pun boleh kata sangat-sangat responsif. Gyro pun ok, tak ada isu. Setakat awal ni saya tak ada jumpa lah sebarang isu yang macam pelik-pelik yang teruk-teruk.
So kita akan cuba layan dan korang boleh monitor secara langsung lah demi bacaan FPS dekat bahagian kiri tu kan. So far kita dah PUBG lebih kurang 35 minit, yang mana untuk 35 minit ni kan saya terasa masih ok. Frame rate pun boleh kata masih stabil di average. Tak ada masalah macam starter yang teruk, start yang teruk, tak ada. Even kita macam tengah lawan banyak player dalam satu masa kan, just nice lah. So sekarang ni macam korang nampak dekat Spawn Island terasa macam stuttering sikit lah, dia drop dalam 30. Tapi biasanya dekat Spawn Island ni normal. So nanti kita akan cuba tengok macam mana. Dan biasanya kalau kita main team-team ni, dia akan terasa stuttering lebih berbanding kita main mode biasa bukan team tau. So kita akan cuba layan nanti macam mana kan. Sekarang kita dah pun PUBG lebih kurang 1 jam tanpa henti dalam keadaan aircon terpasang, yang mana kita masih menggunakan setting grafik yang sama lah kan, Smooth Extreme 60fps. Untuk bateri tinggal 75%, yang mana untuk bateri kapasiti yang ada dekat Pixel 4SL ni sekitar 3700 mAh sahaja. Ok, so dekat sini macam mana dari segi bacaan suhu? Rasanya kalau dalam keadaan aircon terpasang ni, saya terasa untuk setting Smooth Extreme ni suhu dia tak panas tau, just test lah, suam je. So kalau di bahagian hadapan dekat skrin kita akan cuba tengok paling tinggi kita dapat sekitar 37. Paling tinggi saya tengok tadi 39 lah, sekarang 37, 38. Dekat sini paling tinggi kita dapat sekitar 37 darjah Celsius, 38 sahaja. Anyway, saya agak suka tau warna so orange yang dekat Pixel 4SL ni, memang nampak unik. Kalau bercakap dari segi prestasi dekat sini sepanjang gaming kita 1 jam untuk setting ni, saya terasa memang sangat-sangat awesome. Untuk bacaan frame rate tu, FPS tu macam korang nampak lah, boleh kata dia main range dalam 50 ke 60 macam tu. Even dia ada drop sikit, tapi saya rasa macam ok lah, tak ada macam drop mendadak, tak ada macam tiba-tiba starting yang teruk kan, tiba-tiba saya terasa stuck, tak ada. Biasanya dia punya drop tu kalau dalam keadaan macam banyak player dalam satu masa kan, dekat Spawn Island kan. Kalau macam korang tengah rush enemy, rasanya macam sepanjang 1 jam ni masih ok, tak ada masalah. Boleh kata kan experience saya PUBG dekat 4SL ni macam jauh berbeza lah dengan 3SL. 3SL memang terasa stuttering agak teruk, tapi 4SL ni memang terasa sangat-sangat sedap lah geng. Saya pun macam agak terkejut juga demi prestasi macam ni, even phone ni dah lama. Ok, so kita akan cuba teruskan lagi dan kita akan gaming dalam keadaan aircon kita offkan. Biasanya kalau kita offkan aircon ni baru kita nampak suhu dia akan cecah macam tinggi kan. Dia punya prestasi pun akan drop. So kita akan tengok nanti macam mana kan apa yang terjadi dekat 4SL. Kejap lagi saya akan inform kat korang. Finally kita dapat berjaya PUBG lebih kurang 2 jam tanpa henti lah, yang mana sekarang ni kita PUBG dalam keadaan kita tak pasang aircon dan kita menggunakan setting grafik yang sama lah, Smooth Extreme 60fps. Untuk bateri sekarang tinggal 44%, which is saya perasan bateri health saya ni boleh kata masih ok, even phone yang saya beli ni phone second je kan, Alhamdulillah lah. So untuk bacaan suhu dekat sini memang tak panas sangat, tak adalah sampai 45 ke atas. Paling tinggi saya nampak tadi sekitar 41-42 sahaja. Tapi apa yang saya perasan dekat sini, even sudah tak panas mana naik dalam 41-42, tapi kalau korang tak pasang aircon, performance dia memang akan terasa lain, akan drop. Dia akan main frame rate tu paling rendah boleh drop sampai 30 ke bawah. So memang akan ada stuttering lah. Tapi tak adalah macam stuck beberapa second, tak ada. Cuma korang akan terasa gameplay korang tak se-smooth macam korang pasang aircon lah dekat situ. Untuk isu lain rasanya tak ada tau, button responsif kan, gyro pun ok dalam gaming test kita tadi, tak ada ghost touch, tak ada multi touch. So rasanya sampai sini 2 gaming test kita kan. Hasilnya overall boleh kata masih playable, masih ok lagi untuk korang PUBG pada tahun 2022 ni pakai Google Pixel 4SL.
Kalau boleh bagi rate daripada 1 sampai 10, saya akan pilih 7 lah untuk performance dia sahaja. Okey, kalau korang tengok tadi sepanjang kita gaming, boleh kata dia tak overheat tau. Suhu dia tu tak cecah atas 45, dia main atas dalam range tu 42 macam tu. Cuma saya perasan bila suhu tu dah start main atas 40, memang walaupun tak panas sangat, korang dah start terasa stuttery. Dia punya frame rate tu tak berapa nak stabil, FPS dia tu dia main boleh drop sampai bawah 30. Tapi kalau korang main dalam keadaan okey, suhu cun, tak panas mana, memang sedap lah untuk grafik smooth extreme. Cuma kalau korang ni player HDR extreme, memang saya tak saran sangat korang main grafik tu dekat Google Pixel 4 XL. Kalau part lain tu rasanya tak ada masalah, kamera pun cun kan, untuk daily use pun memang tak ada masalah. So okay, macam mana? Cuba korang komen pendapat korang, dan kalau korang ada lagi phone yang nak suruh saya review, nak suruh saya gaming test, cuba korang komen. Macam biasa, itu saja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.